Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan seluruh saf jawatan kuasa serta para jemaah Surau At-Taqwa Taman Segar Perdana dan seterusnya kepada para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita, terutamanya dua nikmat yang begitu mahal daripada Allah taala, iaitu nikmat iman dan Islam yang dikurniakan Allah taala kepada kita. Yang mana tuan-tuan, nikmat yang begitu mahal ini adalah satu kurniaan kepada seseorang hamba yang dikehendakinya tanpa kita sendiri pernah meminta ataupun memohon nikmat tersebut. Jadi sewajibnya orang-orang beriman itu rasa bersyukur sangat kepada Allah Ta'ala kerana telah memilih kita untuk diberikan nikmat yang begitu mahal, iaitu iman dan Islam, yang mana kedua-dua nikmat ini merupakan anak kunci kebahagiaan selama-lamanya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Jadi sama-samalah tuan-tuan, kita menjaga anak kunci syurga ini, iaitu iman dan Islam yang dikurniakan Allah taala kepada kita. Sebab tuan-tuan, iman ini dia seumpama biji benih. Bila mana kita diberi biji benih tuan-tuan, kalau kita tak semai dia, tak tanam dia, ataupun kita tak bajainya, tak siram dengan elok-elok, jadi apa yang akan berlaku pada biji benih tadi tuan-tuan? Mungkin dia akan mati, atau dia akan hidup, pokoknya akan hidup dalam keadaan layu, kemudian tak terurus, lalu dia akan mati juga. Begitu juga perumpamaannya dengan iman. Iman yang Allah Ta'ala anugerahkan ini tuan-tuan, kalau kita tak jaga dia, kita tak siram dia, kita tak bajainya, dengan apa tuan-tuan? Dengan ilmu, dengan kefahaman, wala'udzubillah, kita bimbang, iman itu sendiri akan mati, akan tercabut. Sebab ada juga orang yang asalnya beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian matinya dalam keadaan kufur, dia menjadi murtad, dia meragui tentang kebenaran hakikat agama Allah Ta'ala ini. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin sebab kejahilannya, mungkin sebab malasnya itu untuk mencari kebenaran lagi, malas untuk mencari mengukuhkan lagi keyakinan imannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu boleh kita dapati dengan cara kita melazimi majlis-majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab untuk kita meningkatkan lagi iman. Sebab Nabi sebut al-imanu yazid wa yankus. Iman itu boleh meningkat, boleh naik dan boleh turun. Jadi kita sama-sama menjaga, memelihara iman yang Allah Ta'ala anugerahkan ini, yang mahal nikmatnya, nilainya itu, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu ma'rifatullah dengan jalan ilmu. Jadi inilah antara sebab kenapa kita perlu mencari ilmu, terutamanya ilmu akidah, ilmu tauhid,
untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Poinnya untuk kita menambahkan keyakinan dan keimanan kita. Mudah-mudahan tidak tergugat dengan apa jua ujian dan juga cabaran di masa akan datang. Jadi Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kembali pengajian kitab Jawharatul Tauhid, yang mana dalam perbahasan yang lepas kita telah menyempurnakan 4 sifat. Kita membincangkan sifat 20, masih dalam sifat 20, 4 sifat daripada sifat salbiah. Dalam sifat 20 itu dibahagi 4 pecahan ataupun 4 bahagian. Yang pertama dulu kita dah bincang sifat nafsiyah, iaitu wujud. Kemudian kita masuk bahagian yang kedua, sifat salbiah. Ada 5 sifat. 5 sifat, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamu binafsih. Dan pada pertemuan kali ini kita akan selesaikan yang kelima, iaitu sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah iaitu salah satu daripada sifat salbiah, sifat yang menafikan ataupun menyucikan Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang tidak layak. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sifat wahdaniyah yang kelima iaitu Islam dikenali sebagai agama tauhid. Jadi Islam antara nama yang terkenal dengan Islam itu, yang sinonim ialah agama tauhid. Agama tauhid ni daripada perkataan apa tuan-tuan? Tauhid daripada perkataan wahid, ahad, iaitu esa, satu, tunggal. Jadi Islam dikenali dengan nama agama tauhid, agama yang menunggalkan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ia agama para nabi sebelum ini. Jadi semua nabi-nabi daripada Nabi Adam, Idris, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seramai 124,000 orang nabi yang Allah utuskan, 313 orang rasul yang Allah utuskan, semuanya membawa agama tauhid, agama yang sama. Namun agama-agama terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu telah pun diselewengkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara Islam daripada diselewengkan. Justeru kita dapati banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menekankan kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak dalam Al-Quran menegaskan untuk kita mengesakan. Apa lawan esa tuan-tuan? Lawan esa ni ialah syirik. Syirik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Surah Muhammad ayat 19. Jadi tuan-tuan, ini jelas, inilah dalil wajibnya kita mempelajari ilmu tauhid. Wajib kita mengenal Allah Ta'ala, wajib kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun ayat ini biasa kita dengar imam ataupun khalifah Yasin, dia akan baca sebelum bertahlil, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia bukan sekadar untuk kita berzikir, tetapi dia adalah satu perintah. Fa'lam, ini adalah ayat perintah. Apa dia? Maka ketahuilah oleh kamu, maka pelajarilah oleh kamu. Apa dia? Belajar apa? Kena tahu apa? Sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini wajib untuk kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita tahu, dengan cara kita belajar. Ini dalil untuk kita belajar ilmu akidah, ataupun mengesakan Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Ini biasa kita dengar tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada kita lah, kepada umat manusia. Kata apa? Huwallahu ahad. Dialah Allah Ta'ala, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Jadi tidak berbilang-bilang. Bukan seperti mana agama-agama lain yang menyembah pelbagai Tuhan. Banyak Tuhan. Jumpa apa benda dia disembah. Jumpa apa sahaja dia sembah. Dengan dia menganggap. Hanya anggapan dan juga andaian saja itu Tuhan. Jadi ini adalah satu perkara yang batil, yang tidak benar. Arti tauhid ialah tiada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Tauhid ini esa. Apa maksud esa di sini? Ialah kita menafikan tidak ada Tuhan kecuali Allah sahaja. Satu sahaja. Dan tiada sesuatu seumpama Allah.
Tidak ada sesuatu seumpama Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang sama, yang seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena pegang betul-betul tuan-tuan dengan kalimah la ilaha illallah. Dengan kalimah tauhid ini. Sebab pun tuan-tuan, kita lihat hari ini antara cabaran utama zaman kita pada hari ini ialah pemikiran liberal. Di bawah pemikiran liberal itu dia ada cabangnya, iaitu pemikiran skolarisme. Skolarisme ni ialah pemahaman yang nak menyamakan semua agama. Semua agama sama sahaja. Walaupun mungkin seseorang Islam itu dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi dalam masa yang sama dia juga mengiktiraf Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, cuma dia tidak sembah. Ini juga salah satu penyelewengan akidah. Satu pemahaman yang sesat. Mereka itu istilah, dia kata sama je, kita mengiktiraf semua agama, semua agama membawa kepada kebaikan, cuma kita orang Islam. Jadi seolah-olah di situ dia telah mengiktiraf adanya Tuhan selain Allah Ta'ala, sekalipun dia tak sembah Tuhan tersebut. Ini adalah satu penyelewengan dan kebatilan. Dan jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya Allah saja Tuhan, selain daripada Allah Ta'ala adalah batil, adalah taghut. Adapun mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, itu bukan Tuhan. Itu hanyalah andaian-andaian sahaja. Mereka mengandaikan, mereka menganggap itu sebagai Tuhan yang sebenarnya bukanlah Tuhan. Dan benda-benda yang mereka anggap sebagai Tuhan itu tidaklah memberi sebarang manfaat ataupun mudarat kepada mereka sendiri. Jadi tuan-tuan, ini kita kena pegang betul-betul, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Ta'ala firman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiada baginya Tuhan yang sebanding dengannya. Tidak ada Tuhan yang seumpama Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala yang dianggap Tuhan, itu bukanlah Tuhan. Bahkan itu adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Sama ada pokok, batu, api, matahari, semuanya adalah makhluk yang kalau kita lihat nilainya itu sendiri lebih rendah daripada kita manusia. Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ini sebagai sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Kita sebaik-baik kejadian, kemudian kita sembah batu, sembah binatang, sembah pokok, sembah matahari, sembah api, yang jelas kita lebih baik daripadanya. Bagaimana Tuhan yang menyembah lebih baik daripada yang disembah? Kan tak masuk akal tuan-tuan. Perkara yang tak masuk akal kalau kita fikirkan secara logik. Jadi ini disebut esa dari segi zat. Esa dari segi zat tidak didapati pada selain Allah Ta'ala sifat-sifat yang ada pada Allah. Dan ini dinamakan esa dari segi sifat. Dan tiada bagi Allah Ta'ala, tiada selain Allah Ta'ala perbuatan seperti perbuatannya. Ini dinamakan esa dari segi perbuatan. Maka Allah Azza wa Jalla itu esa pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Bila mana kita mengesakan Allah Ta'ala tuan-tuan, kita esakan Allah Ta'ala daripada 3 aspek. Bukan Allah 3 tuan-tuan, bukan 3 dalam satu tak, tapi daripada 3 aspek. Kita kena kenal Allah Ta'ala dan esakan Allah Ta'ala daripada sudut zat. Apa itu zat tuan-tuan? Zat itu ialah diri Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ada dirinya. Allah bukan bayang-bayang, Allah bukan roh, Allah wallahu alam, tetapi Allah ada dirinya. Bukan sekadar semangat, bukan tak, tapi Allah Ta'ala dia ada zat. Diri Allah Ta'ala sendiri bagaimana? Wallahu alam. Kita tak tahu bagaimana zat Allah Ta'ala yang maha suci, zat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Kalau nak tahu tuan-tuan, kena masuk syurga dulu. Sebab melihat Allah Ta'ala, melihat zat Allah Ta'ala yang maha suci, ru'yatullah itu adalah kemuncak nikmat di dalam syurga Allah Ta'ala. Itu bagi orang beriman, ahli syurga. Kelebihan yang dapat, yang paling hebat dalam syurga ialah dapat melihat zat Allah Ta'ala yang maha indah, yang maha suci, yang maha sempurna. Jadi kat dunia ni kita tak tahu bagaimana zat Allah Ta'ala. Tetapi wajib kita mengiktikadkan tidak ada mana-mana zat seumpama Allah Ta'ala. Jadi esa Allah Ta'ala daripada sudut zat, sifat dia, dirinya itu sendiri. Dan wajib juga kita mengiktikadkan esa Allah Ta'ala itu daripada sudut perbuatan.
Perbuatan Allah Ta'ala apa dia tuan-tuan? Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah memberi manfaat, memberi mudarat, Allah menyembuhkan, Allah memberi rezeki. Semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Jadi tidak ada mana-mana makhluk yang boleh membuat sedemikian. Jangan kita yakin ahli sihir ni yang telah melakukan mudarat kepada manusia sekian-sekian. Tak. Hakikatnya Allah yang bagi mudarat. Jadi kita tidak menyamakan perbuatan sihir, walaupun dia usaha, dia usaha, tapi yang menjadikan, yang melakukan secara hakikatnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan ubat sembuh, bukan ubat yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Jangan kita mensyirikkan Allah Taala dengan ubat. Kita meletakkan standard menyembuhkan Allah Taala itu dengan Panadol. Jadi Panadol menyembuhkan, Allah menyembuhkan. Wa'alaikumsalam. Kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Panadol. Dengan begitu rendah sekali kita meletakkan sekufu bagi Allah Ta'ala itu, iaitu Panadol. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah. Jadi kita esakan Allah Ta'ala daripada sudut perbuatan, dan juga kita esakan Allah Ta'ala daripada sudut sifat. Sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna, maha penyayang, maha pengasih, maha pemaaf. Jadi semua sifat-sifat Allah Ta'ala seperti mana yang termaktub dalam Asma'ullahul Husna, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, semuanya itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Tidak ada mana-mana makhluk yang ada sifat seumpama Allah Ta'ala yang begitu sempurna. Maka Allah Ta'ala sempurna keesaannya itu pada zatnya, pada sifatnya, dan juga pada perbuatannya. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai wahdatuz zat was sifat wal af'al. Esa Allah Ta'ala pada sudut zat Allah tu, daripada sifat Allah Ta'ala, dan juga perbuatan Allah Ta'ala. Maha sempurna Allah, maha suci Allah, subhanallah. Dalil-dalil wahdah ataupun keesaan Allah Ta'ala ini terlalu banyak tuan-tuan. Terlalu banyak, sama ada dalil daripada Quran ataupun daripada akal kita sendiri. Jadi antaranya tuan-tuan, yang pertama, mereka yang didakwa mempunyai sifat ketuhanan sebenarnya tidak mempunyai sifat ketuhanan pun. Contohnya mereka mendakwa batu, pokok, ataupun mendakwa kepada manusia itu sendiri. Sebenarnya mereka, benda-benda yang didakwa itu tidak pun mempunyai sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kesempurnaan seperti Tuhan. Dia sebenarnya makhluk yang asalnya daripada tiada kepada ada. Jadi mereka mencipta batu, contohnya, mencipta patung. Asal patung tak ada, mereka cipta dengan tangan mereka, kemudian mereka sembah. Jadi sebelum mereka cipta patung tu, ada tak patung tu? Tak ada. Jadi daripada tak ada kepada ada. Bagaimana Tuhan daripada tak ada kepada ada? Makhluk itu ataupun yang menyembah itu lebih dahulu ada daripada benda yang disembah. Ini satu perkara yang batil tuan-tuan. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanfidhuhu minhu dha'f at-talibu wal matlub. Wahai manusia, dibuat perumpamaan, maka dengarlah olehmu perumpamaan itu. Jadi Allah Ta'ala datangkan satu misal dalam ayat Allah Ta'ala ini. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala yang diseru, yang disembah, sekali-kali tidak dapat menciptakan walaupun seekor lalat. Walaupun mereka ini bersatu untuk menciptakan lalat itu, lalat yang kecil. Suruhlah patung tu cipta lalat. Suruhlah mana-mana manusia yang mereka sembah itu menciptakan seekor lalat yang kecil. Jadi Allah Ta'ala cabar, ciptakan lalat walaupun mereka ini semua bersatu, bekerjasama untuk menciptakan seekor lalat yang kecil. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, contohnya patung, adalah sedikit makanan, lalat yang kecil itu merampas
tiadalah mereka dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Amatlah lemah mereka yang menyembah, dan amatlah lemah pula yang disembah itu. Surah Al-Hajj ayat 73. Jadi Allah Ta'ala bagi satu misal perumpamaan supaya kita berfikir betapa lemahnya mereka yang menyembah makhluk-makhluk seperti mana yang disebut dalam ini, patung, pokok, kayu, batu, ataupun manusia juga yang bersifat lemah sama. Kita lemah manusia, kemudian dia mengangkat di kalangan manusia itu sebagai Tuhan. Kan sama-sama lemah tuan-tuan. Macam kat Malaysia pun ada tuan-tuan, Tuhan Harun, ajaran Tuhan Harun, wa'alaikumsalam. Dan dengan cerita dah stroke dah, Tuhan kena stroke. Bagaimana lemahnya Tuhan boleh kena stroke, tak boleh menyembuhkan diri sendiri, bagaimana nak bagi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi tuan-tuan, perkara seperti ini kita fikir daripada segi logik akal pun kita dah dapat lihat kebenarannya itu. Maka tidak benarlah dakwaan adanya sekufu, sekutu ataupun sekufu bagi Allah Ta'ala itu, dan tidak ada Tuhan yang sebanding dengan Allah Ta'ala, serta sabit dan benarlah hakikat tauhid. Tuhan yang sebenar-benarnya ada hanya satu sahaja, dan tidak ada mana-mana makhluk yang boleh memiliki sifat seperti mana sifat Tuhan itu. Ini dalil ataupun bukti yang pertama, Tuhan itu bersifat dengan sifat keesaan, iaitu tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala. Dalil yang kedua, kesatuan kesan menunjukkan pemberi kesan yang satu. Apakah yang dimaksudkan dengan poin ini? Kesatuan kesan menunjukkan pemberi kesan yang satu. Jadi kita lihat, apabila kita mendapati dua kesan langkah yang selari ataupun sama, kita mengatakan ia datang daripada seseorang. Bila ada suatu kesan ataupun dua kesan ataupun banyak kesan, tetapi datang daripada langkah ataupun daripada kaedah yang sama, kita kata dia datang daripada sumber yang satu. Justeru tanda tangan diguna pakai untuk mengesan dokumen. Apabila dua tanda tangan serupa, penanda tangan tentulah orang yang sama. Apabila kita dapati kesan ibu jari yang sama, kita yakini bahawa dia kepunyaan seorang yang sama, dan begitulah seterusnya. Jadi di sini dinyatakan contohnya tanda tangan ataupun cap jari. Kita nampak banyak tanda tangan kat dokumen, pelbagai dokumen, tapi tanda tangan yang sama ataupun cap jari yang sama. Polis ada 10 rompakan, dalam 10 rompakan tu jumpa satu cap jari yang sama. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Itu menunjukkan perompaknya itu orang yang sama. Orang yang sama. Sebab apa? Dia ada kesan. Kesan dia apa? Cap jari. Jadi begitulah seterusnya. Jadi tuan-tuan, penemuan hasil sains, hari ini kajian sains moden telah mendapati cara penyusunan alam, seluruh alam ini satu sahaja. Sama sahaja cara penyusunan alam. Sebesar-besar alam ini, cara penyusunannya sama. Setiap bahan di alam ini disusun daripada atom-atom tertentu, dan organisma disusun daripada sel-sel tertentu. Jadi kajian sains menunjukkan benda-benda bukan hidup, dia tercipta daripada susunan atom-atom. Atom tu benda yang sama. Benda yang kalau kita lihat anak-anak kita main Lego, jadi sel Lego yang satu tu, yang kecil tu, dia mesti bentuk dia yang sama. Bila sama, dia boleh masuk, dia boleh buat macam-macam bentuk, pelbagai bentuk yang dikehendaki. Jadi sel yang satu kecil tu, ataupun kalau kita sebut sini dalam penyusunan alam ni, dia panggil atom. Ataupun kalau makhluk yang hidup, organisma disusun daripada sel-sel yang tertentu. Sama juga, sel ataupun atom. Sel bagi makhluk yang hidup, atom bagi makhluk yang bukan hidup. Jadi disusun daripada atom-atom ataupun sel-sel yang tertentu. Ia disusun dengan satu cara. Satu cara sekalipun mempunyai sifat-sifat yang berbeza-beza. Ini menunjukkan, kalau kita kata sel Lego tu bentuk dia bulat ataupun empat segi, dengan lubang-lubangnya itu sama, buat apa-apa sahaja. Apa-apa sahaja bentuk, dia datang daripada sel yang sama, kita tahu semua tu produk daripada satu syarikat. Begitu juga dengan penyusunan atom ini, penyusunan sel-sel ini, dia juga dengan satu cara.
walaupun pelbagai sifat, lembu ke, kambing ke, ayam ke, ataupun binatang dalam air, ikan ke, ataupun di udara, semuanya daripada sel-sel yang disusun dengan satu cara. Cara penyusunan struktur alam ini juga satu. Setiap zarah terdiri daripada gabungan beberapa atom, dan setiap atom terdiri daripada nukleus yang beredar di sekitar elektron-elektron. Ini dalam ilmu fizik. Boleh tanya anak-anak kita yang ambil fizik, tuan-tuan, inilah ataupun yang belajar sains, cara penyusunan alam ini, yang mana setiap zarah terdiri daripada beberapa atom, dan setiap atom terdiri daripada nukleus yang beredar di sekitarnya elektron-elektron. Begitu juga itu makhluk dalam dunia ni, tuan-tuan. Begitu juga sistem di angkasa lepas. Sama. Sistem di angkasa lepas seperti sistem matahari yang berpusat sistem matahari berpusat kepada matahari. Beredar di sekelilingnya planet-planet, seperti bumi, marikh dan lain-lain. Alam semesta yang luas ini begitu juga susunannya. Sama, di tengah tu kemudian dikelilingi, tengah dikelilingi. Demikianlah semua planet-planet, semua bintang-bintang, semuanya dengan kaedah yang sama. Dan seterusnya, apa yang menarik perhatian kita ialah bumi itu beredar pada paksinya daripada kanan ke kiri. Bumi berpusing daripada kanan ke kiri. Para jemaah haji yang tawaf di Kaabah juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya tawaf daripada kanan ke kiri. Sama seperti mana pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bahkan semua objek-objek yang berada di angkasa lepas, dia bergerak dengan paksi-paksinya dengan pergerakan yang sama, daripada kanan ke kiri seperti pusingan tawaf. Semua benda. Maka Tuhan yang menjadikan dan Tuhan yang menurunkan syariat itu adalah satu, daripada satu sumber, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa kami ambil diploma pendidikan dulu di IPG, kami wajib ambil satu subjek, iaitu pendidikan jasmani. Dan ketika belajar lah, dia ada praktikal sikit. Kata pensyarah kami, kalau kita perasan, semua pelari-pelari balapan dalam stadium, balapan berlari dalam pusingan itu, mereka juga akan berlari mengikut pusingan tawaf. Kita tengoklah mana-mana peringkat, walaupun peringkat antarabangsa, daripada peringkat sekolah sampai peringkat antarabangsa, mereka akan berlari mengikut pusingan tawaf. Kata pensyarah tu, kenapa tak lawan arah? Dia kata sebab semua gelombang di alam ini dia bergerak seperti pusingan tawaf. Dalam alam kita ni ada pelbagai gelombang. Semua gelombang ni dia bergerak mengikut arah pusingan tawaf, sama seperti mana di langit, di angkasa. Semua objek-objek di cakrawala, di angkasa juga bergerak dengan peredaran yang sama. Katanya kalau kita lari lawan arah jam, lawan arah tawaf, iaitu seperti ikut arah jam lah. Arah jam ni dilawan arah tawaf. Apa yang akan berlaku? Dari segi saintifiknya, kita akan berlanggar dengan pelbagai gelombang-gelombang, yang mana akan menyebabkan penat, akan menyebabkan tak selaju kita lari ikut arah gerakan tawaf. Jadi macam kita lari langgar arus kalau kita lawan arah tawaf itu sendiri. Jadi katanya, kalau kita selari dengan arah, semua benda yang bergerak dia lebih laju dan dia tidak memenatkan berbanding kita lari lawan arah tawaf. Subhanallah, ini juga menunjukkan dalil ataupun bukti semua alam ini disusun dengan satu cara. Bila disusun dengan satu cara, itu juga menunjukkan dia datang daripada punca yang satu, sumber yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah beberapa dalil ataupun bukti yang menunjukkan tentang esanya perbuatan Allah Ta'ala itu. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sekiranya di alam ini ada dua Tuhan, dua Tuhan, sudah tentu akan berlaku perselisihan dalam sesuatu perkara. Dan insya-Allah kupasan berkaitan dengan dalil ataupun bukti tentang keesaan yang ketiga ini kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Sebab panjang juga, ada 5 muka surat perbahasan tentang tajuk ini. Kalau Tuhan ada dua ataupun ramai, tentulah akan berlaku banyak perselisihan
dalam menentukan sesuatu perkara. Betul kita nampak ni, benda ni betul. Kalau ada, kita boleh bayangkan bagaimana kalau ada dua suami, dua ketua keluarga dalam satu rumah. Hura juga kan, isteri nak taat, anak-anak nak taat. Ada dua ketua ataupun pengarah dalam satu jabatan. Ada dua menteri besar dalam satu negeri. Ada dua Perdana Menteri dalam satu negara. Kita boleh bayangkan tuan-tuan, mana-mana negara, walaupun negara kufar, Israel sendiri, Amerika sendiri, ketuanya satu je tuan-tuan. Supaya apa? Mudah arahan datang daripada satu pihak. Tidak berlaku perselisihan dan pertentangan. Begitu juga dengan alam ini, ditadbir oleh suatu Tuhan. Jadi untuk kita melihat kupasan lanjut tentang poin ini, insya-Allah kita berjumpa pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar dalam majlis ini, dia menjadi suatu asbab kebaikan daripada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmu serta keberkatan daripadanya, insya-Allah. Jadi sekadar tu tuan-tuan, aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.